mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Puan Nur Ashikin selaku pensyarah pengantar pengajian pendidikan dan rakan-rakan sekalian. Saya Fatin Najihah binti Sairan merupakan option ambilan Bahasa Melayu Jun 2023. Baiklah, dalam video kali ini saya ingin membicarakan tentang usaha guru menyahut aspirasi pendidikan ke arah masa depan unggul. Oleh itu, mari kita telusuri bersama. Semangat guru menyahut aspirasi pendidikan ke arah masa depan yang unggul dikatakan merupakan peranan KPM dalam menjaga kualiti para pendidik untuk memenuhi hasrat pendidikan negara. Ini dapat dilihat melalui inisiatif KPM dengan menetapkan tema Hari Guru pada 2023 sebagai Guru Insani Pemangkin Generasi Madani. Ini adalah bertujuan membangkitkan motivasi dan semangat para pendidik dalam meningkatkan profesionalisme semasa pengajaran berlandaskan falsafah pendidikan perguruan. Seterusnya, makna menyahut aspirasi pendidikan negara merujuk kepada pelaksanaan atau tindakan yang boleh diambil oleh para pendidik dalam membangunkan lagi potensi individu dan kemahiran murid. Justru itu, semangat guru dalam menyahut aspirasi pendidikan negara demi masa depan yang lebih unggul dapat dikatakan membentuk landasan bagi generasi yang lebih baik dan mampu berdaya saing. Akan tetapi, apakah yang dimaksudkan dengan aspirasi pendidikan negara? Sebenarnya aspirasi pendidikan adalah cita-cita sebuah kerajaan dalam meningkatkan lagi kualiti pendidikan di sesebuah negara. Di Malaysia, sistem aspirasi pendidikan terbahagi kepada dua modus utama. Yang pertama ialah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia atau dikenali sebagai SKPM, dan yang kedua, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau lebih dikenali sebagai PPPM. SKPM terdiri daripada 5 komponen utama, iaitu kepimpinan, pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid, pembelajaran dan pemudacara PDPC, serta kemenjadian murid. Seterusnya, modus yang kedua, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia terdiri daripada 3 komponen utama, iaitu 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi murid serta 11 anjakan pendidikan. 5 aspirasi sistem terdiri daripada akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Manakala 6 aspirasi murid terdiri daripada pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dewasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Dan akhir sekali, 11 anjakan sistem pendidikan, iaitu kesamarataan akses, kemahiran berbahasa, penghayatan nilai, memaksimumkan keberhasilan, transformasi profesion keguruan, kepimpinan berprestasi tinggi, penyampaian kementerian, meningkatkan ketulusan, mengupaya organisasi pendidikan, pemanfaatan TNK serta kerjasama dengan ibu bapa. Bagi menjelaskan lagi kefahaman kita tentang persoalan-persoalan yang terdapat dalam penghasilan video ini, saya telah datang ke SMK Bandar Maharani untuk mendapatkan dan mengumpulkan pandangan-pandangan guru-guru berkenaan soalan-soalan tersebut. Soalan yang pertama, apakah tindakan atau pelaksanaan guru dalam menghadapi cabaran dan peluang dalam menyahut aspirasi pendidikan negara? Baiklah, mari kita dengarkan pandangan Cikgu Sufian berkenaan cabaran lain yang dihadapi oleh para pendidik dalam menyahut aspirasi negara. Baik, cabaran yang dihadapi oleh pendidik dalam menyahut aspirasi negara ni antaranya ialah untuk melindungi keselamatan sekolah daripada ancaman-ancaman luar lah. Jadi sangat penting untuk guru-guru memastikan tiada apa-apa ancaman ataupun perkara-perkara yang boleh memberi kesan yang buruk kepada para pelajar di dalam sekolah secara inklusi dan juga eksklusif.
Baik, terima kasih cikgu. Okey, sama. Baiklah, seterusnya mari kita dengarkan pandangan Cikgu Raihana terhadap apakah antara cabaran yang dihadapi oleh para pendidik dalam menyahut aspirasi tuntutan negara. Kalau saya sebenarnya banyak. Okey, tapi kalau saya lah, pandangan saya dari segi keuangan lah. Sebab keuangan ni sangat penting lah sekarang. Untuk kita perlukan banyak fasiliti. Kalau sekarang setiap kelas mesti kena ada smart TV. Kemudian kita perlukan LCD. Banyaklah, banyak benda. Kemudian kita nak ajar sekarang pun zaman teknologi kan, zaman canggih kan. So, benda-benda yang berkhususkan ICT, itu sangat penting lah. Sebab saya kalau kita tak cukup kewangan untuk kita beli barang, untuk kita set up kelas, untuk kita perlukan kita punya ATM, barang macam kita pun tak guna juga kan. Pada saya kewangan tu sangat penting lah sebenarnya. Dan itu antara apa orang kata cabaran lah. Saya lah. Sekarang pun kita kalau ikut panitia pun contohlah macam dia tak dapat kita nak tampung untuk semua kita beli barang kan. Even kalau saya ada kena khusus pun tak boleh juga nak tampung benda tu. So sangat penting lah sebenarnya kewangan tu. Pada saya lah. Saya sangat bersetuju dengan pandangan yang telah diutarakan oleh Cikgu Sufian dan Cikgu Raihana. Akan tetapi, izinkan saya untuk menambah cabaran dan peluang lain yang dihadapi oleh para pendidik dalam menyahut aspirasi tuntutan negara, iaitu ibu bapa yang tidak mempunyai pengalaman dalam menguruskan akademik anak-anak mereka, serta peluang yang telah disediakan oleh KPM bagi para pendidik dalam meningkatkan penguasaan diri bahasa murid, iaitu melalui pelaksanaan MBM dan MBI. Sesetengah ibu bapa mungkin tidak mempunyai pengalaman dan memerlukan panduan tentang tempat untuk bermula dan cara melibatkan diri dalam membantu meningkatkan lagi prestasi anak-anak mereka. Lantaran itu, guru perlulah melibatkan ibu bapa dengan mengadakan latihan dan bengkel berkenaan program-program perancangan bersama ibu bapa untuk mengetahui perkembangan anak-anak mereka. Ini selari dengan tuntutan Anjakan Pendidikan yang ke-9 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu meningkatkan lagi kerjasama antara guru dan ibu bapa pelajar. Justru itu, antara tindakan yang boleh guru ambil dalam meningkatkan lagi kerjasama ini adalah pertama, memenuhi keperluan dan ciri-ciri keluarga. Sebagai guru, ia adalah penting untuk mengetahui setiap keluarga dan ciri-ciri uniknya. Guru perlulah menyesuaikan aktiviti dan cara berkomunikasi berasaskan sekolah untuk memenuhi keperluan dan ciri-ciri pelajar. Oleh itu, guru perlu berusaha dalam mencari cara inovatif untuk memenuhi keperluan murid. Contohnya, faktor kekangan ibu bapa yang kurang berkemampuan untuk membiayai yuran pendidikan ataupun kelas tambahan. Seterusnya, tindakan yang kedua adalah guru-guru perlu menggalakkan komunikasi terbuka bersama ibu bapa. Hal ini kerana melalui komunikasi terbuka antara guru dan ibu bapa, ia dapat mewujudkan kepercayaan dan membina sebuah hubungan yang baik. Misalnya, guru boleh membuat perjumpaan bersama ibu bapa pada awal tahun untuk membincangkan dan mengenali hati budi masing-masing serta apakah ekspektasi dan harapan ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Seterusnya, Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah menyediakan ruang dan peluang bagi para pendidik dalam memenuhi anjakan kedua serta 6 aspirasi murid Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu melalui pelaksanaan MBM dan MBI. Di mana, melalui pelaksanaan MBM dan MBI, guru-guru perlu memastikan bahawa semua murid dapat menguasai kemahiran dua bahasa, iaitu penguasaan bahasa Melayu dan penguasaan bahasa Inggeris. Objektif MBM MBI adalah bagi memartabatkan bahasa Melayu, iaitu meletakkan bahasa Melayu sesuai sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu, serta memperkukuhkan kedudukan bahasa Inggeris. Penguasaan bahasa Inggeris bagi murid-murid adalah sebagai bahasa yang wajib dipelajari, sebagai bahasa komunikasi dan bahasa ilmu. Selanjutnya, terdapat 3
matlamat MBM dan MBI. Yang pertama adalah bagi melahirkan individu yang fasih dan yakin untuk menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris secara standard. Seterusnya, matlamat yang kedua iaitu untuk membina modal insan yang mampu mengakses pelbagai maklumat, contohnya melalui ICT. Dan matlamat yang ketiga adalah bagi membentuk individu yang mempunyai jati diri yang kuat, progresif, dinamik dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa dalam membantu negara mencapai ke arah yang lebih maju. Persoalan yang kedua, apakah tindakan atau pelaksanaan guru yang boleh memupuk nilai positif, etika dan moral dalam diri murid? Bagi menjawab persoalan yang kedua, guru-guru dapat memupuk nilai-nilai positif, moral dan etika dalam kalangan murid selari dengan slogan yang telah diperkenalkan oleh KPM, iaitu melahirkan guru yang berjiwa pendidik. Slogan ini dikatakan amat bertepatan dengan hasrat KPM dalam memajukan sistem pendidikan negara Malaysia. Hal ini kerana seorang guru bukan sahaja berperanan memindahkan ilmu pengetahuan kepada pelajar, tetapi guru juga mempunyai komitmen yang mendalam terhadap pembangunan individu pelajar secara holistik yang merangkumi pembentukan sahsiah, nilai dan kualiti peribadi pelajar. Oleh itu, berikut merupakan langkah yang boleh dilaksanakan oleh guru dalam membentuk legitimasi dan akhlak murid dalam memenuhi kemenjadian murid selari dengan tuntutan standard dalam SKPM. Yang pertama, guru boleh memberikan contoh yang baik di mana guru perlu mementingkan pendidikan yang bertindak sebagai teladan kepada para pelajar. Guru perlulah mengamalkan nilai-nilai positif seperti nilai integriti, empati dan tanggungjawab, serta guru juga perlu melaksanakan satu tugasan dengan bersungguh-sungguh. Melalui ini, guru dapat mempengaruhi para pelajar dalam mengikuti guru. Seterusnya, guru juga bukan sahaja mengajar mata pelajaran, tetapi guru perlu mengajar nilai, moral dan etika kepada pelajar. Misalnya, guru boleh membincangkan kepentingan menghormati orang lain, kepentingan kejujuran, keadilan dan empati melalui perkongsian cerita selingan atau berdasarkan pengalaman seseorang guru itu sendiri. Dan yang ketiga, guru juga perlu dapat membantu kesedaran sosial murid di mana guru boleh mengadakan perbincangan tentang isu sosial, kepelbagaian dan hak asasi manusia untuk meningkatkan lagi kesedaran sosial pelajar. Seterusnya, guru berperanan untuk memberikan sokongan emosi kepada pelajar. Guru yang menunjukkan sifat kasih sayang dan sentiasa ada untuk mendengar masalah pelajar dapat membantu pelajar dalam mengatasi masalah peribadi mereka. Guru juga perlu dapat mengurus persekitaran bilik darjah dengan positif. Hal ini kerana guru perlu mewujudkan persekitaran bilik darjah yang eksklusif dan inklusif secara selamat, di mana ia patut menggalakkan pelajar untuk menghormati perbezaan dan menggalakkan kerjasama. Seterusnya, guru juga perlu membina kepercayaan dalam sesuatu organisasi kelas. Hal ini kerana dengan membina kepercayaan antara pelajar, ini dapat membantu pelajar untuk berasa selesa sekiranya ingin berkongsi masalah ataupun perasaan mereka. Selain itu, guru juga digalakkan menerapkan falsafah pendidikan psikologi di mana guru boleh memberikan pujian ataupun ganjaran kepada pelajar yang berkelakuan baik untuk ataupun pelajar yang mencapai pencapaian kokurikulum yang mantap untuk yang berfungsi sebagai meningkatkan motivasi pelajar untuk sentiasa mengembangkan lagi potensi diri dalam diri pelajar. Justru itu, melalui tindakan atau pelaksanaan ini, guru bukan sahaja dapat melahirkan pelajar yang cerdas akademik, tetapi dapat melahirkan individu yang berintegriti, berkepimpinan serta bersedia untuk menyumbang kepada masyarakat dengan positif. Di samping, guru juga
dapat membentuk disiplin dan moral pelajar serta menyediakan pelajar untuk menghadapi dunia dengan sikap yang positif, bermoral dan mempunyai etika kerana dunia kini yang bersikap VUCA. Soalan yang ketiga, apakah kaedah atau strategi yang sesuai yang boleh guru laksanakan dalam kelas PDP? Yang boleh guru laksanakan bagi menyahut tuntutan aspirasi negara. Bagi menjawab persoalan ini, kerajaan Malaysia telah mengambil inisiatif untuk membangunkan etika dan kerohanian murid melalui penggubalan 6 aspirasi murid di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Yang ini, KPM telah menyenaraikan ciri-ciri guru dan murid abad ke-21. Yang pertama, mahir dan berketerampilan dalam menyelitkan unsur pedagogi semasa proses PDP. Guru mestilah bersifat boleh beradaptasi dan mengubah suai teknik dan kaedah pengajaran semasa proses PDP sejajar dengan pembaharuan dan transformasi pendidikan di negara kita. Seterusnya, ciri yang kedua iaitu memahami perkembangan dan menyayangi murid. Dalam hal ini, guru perlulah memahami perkembangan murid dari segi intelek, rohani, emosi, perkembangan dan kematangan serta menyayangi murid sama rata tanpa mengira jantina, latar belakang, etnik dan daya intelektual. Seterusnya, ciri yang ketiga, guru perlulah memahami psikologi pembelajaran iaitu psikologi kognitif. Para guru perlulah memahami teori-teori pembelajaran serta implikasinya kepada pembelajaran dan pengajaran. Antara teori-teori pembelajaran kognitif adalah pembelajaran mengikut tahap oleh Piaget, pembelajaran penemu Brunner, pembelajaran bermakna Ausubel, pengamatan dan penyelesaian masalah Jostock dan pembelajaran celik akal oleh Kohler. Akhir sekali, ciri guru abad ke-21 ialah guru yang dapat menggunakan teknologi maklumat terkini. Guru-guru perlulah mengadaptasikan diri dengan teknologi terkini bagi mengikuti perkembangan murid. Contohnya, guru-guru boleh melaksanakan kuis pengukuhan menggunakan aplikasi Quizizz bagi meningkatkan semangat dan motivasi murid semasa menjawab kuis. Seterusnya, ciri-ciri murid abad ke-21 termasuklah murid perlulah berupaya untuk membuat hubung kait. Murid juga perlu dahagakan ilmu, berani untuk mengambil risiko, mempunyai perasaan ingin tahu. Bagi memenuhi aspek tuntutan aspirasi SKPM, guru hendaklah mengikuti setiap transformasi kurikulum negara. Guru hendaklah mengamalkan pengamalan pedagogi abad ke-21 yang telah digariskan oleh KPM di mana guru hendaklah memahami dan melaksanakan trend pedagogi terkini dalam PDP secara komited. Berikut merupakan antara tindakan ataupun pelaksanaan yang boleh guru laksanakan untuk mengikuti dan melaksanakan trend pedagogi terkini. Yang pertama, guru boleh menyertai latihan berterusan. Yang pertama, penyertaan para guru dalam latihan berterusan. Kita dapat lihat ramai guru telah mengambil bahagian dalam latihan berterusan untuk memahami dan menguasai pedagogi semasa. Mereka menghadiri kursus, seminar dan bengkel untuk mendapatkan pengetahuan dan kemahiran terkini. Seterusnya, langkah kedua adalah pembelajaran dalam talian di mana guru perlu menggunakan platform pembelajaran dalam talian dan sumber digital untuk menyampaikan pengajaran. Ini termasuklah penggunaan laman web pendidikan, contohnya seperti Google Site, alat interaktif dan aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom dan juga Padlet. Selanjutnya, pelaksanaan yang ketiga ialah mengadakan pembelajaran yang berpusatkan murid. Guru perlu memahami trend
pedagogi semasa, di mana guru perlulah melaksanakan pendekatan pembelajaran berpusatkan murid di mana pelajar memainkan peranan aktif dalam PDP dan guru hanya bertindak sebagai fasilitator semasa pembelajaran sedang berlangsung. Yang keempat, guru boleh menggalakkan kerjasama dan kreativiti dalam kalangan murid. Guru perlulah sentiasa memotivasikan para murid untuk bekerjasama, berfikir secara kritis, reflektif dan efektif. Melalui ini, guru hendaklah merancang aktiviti pembelajaran yang dapat merangsang tahap kreativiti dan perkembangan serta percambahan idea para pelajar. Akhir sekali, yang kelima, guru hendaklah menggunakan teknologi di mana dengan menyepadukan teknologi dalam PDP seperti penggunaan perisian pendidikan, video pengajaran dan alatan digital dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran para murid. Dan soalan yang terakhir iaitu bagaimanakah guru dapat mengembangkan potensi dan kemahiran murid secara menyeluruh? Seterusnya, bagi menjawab persoalan bagaimanakah kerajaan ingin mengembangkan potensi dalam murid secara menyeluruh, dapat dijawab dengan penyataan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia Jabatan Pendidikan Negeri Johor, di mana mereka telah menyatakan pendidikan secara holistik iaitu mengoptimumkan potensi dan memaksimumkan keberhasilan. Kita dapat lihat strategi di mana kerajaan ingin mengoptimumkan potensi semua entiti dalam komuniti. Kerajaan ingin memaksimumkan potensi semua entiti dalam pendidikan bagi memaksimumkan keberhasilan kepada usaha dan tanggungjawab selaras dengan peranan masing-masing. Seterusnya, kerajaan juga telah menyatakan untuk mendidik para pelajar sebagai pemimpin masa hadapan, di mana kerajaan mengharapkan melalui penyataan ini, murid-murid dapat mengembangkan seluruh dimensi mencakupi aspek pengetahuan, emosi, spiritual dan keterampilan yang menyasarkan pemimpin masa hadapan yang dinamik, intelektual, daya kepimpinan yang jitu dan serba boleh selaras dengan keperluan masa hadapan. Dan akhir sekali, sasaran akhir di mana sekolah yang berkualiti dapat menjamin kemenjadian murid yang berkualiti untuk negara. Setinggi-tinggi ucapan terima kasih saya ucapkan kepada guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Maharani bagi membantu saya dalam penghasilan tugasan pengantar pengajian pendidikan kod GPPP 1092. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.